Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zulhasnan. Kami ingin membentangkan tentang tajuk cabaran yang kita hadapi dalam industri revolusi 4.0. Terdapat pelbagai cabaran yang kita hadapi dengan industri revolusi 4.0. Antaranya adalah teknologi moden serba canggih yang berkembang pesat beberapa tahun kebelakangan ini telah membawa kepada penggunaan pelbagai peralatan elektronik dan peranti secara meluas oleh setiap generasi. Kajian yang dihasilkan oleh cendekiawan Universiti Malaya mendapati bahawa 9 daripada 10 kanak-kanak di Malaysia telah terdedah kepada pengalaman negatif semasa melayari internet. Kanak-kanak masa kini bergantung kepada teknologi dalam hampir keseluruhan aktiviti termasuk aktiviti bermain mereka, sehingga kan aktiviti permainan berbentuk tradisional di luar rumah seperti batu seremban, galah panjang, konda-kondi dan sebagainya telah lenyap dan diambil alih oleh pelbagai peralatan teknologi moden. Maka itu, sokongan dan kerjasama daripada semua pihak, terutamanya ibu bapa, amat diperlukan bagi memastikan perkembangan mereka dalam persekitaran yang sihat dan selamat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Hafiz bin Zainal Farusli. Saya akan membentangkan mengenai cabaran sistem pendidikan IPT dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bidang pendidikan negara perlu melakukan perubahan seiring dengan transformasi digital untuk terus kekal kompeten dan terus berdaya saing. Di mana revolusi industri 4.0 yang melibatkan teknologi automasi memberi cabaran baru kepada semua sektor di negara ini. Sehubungan dengan itu, IPT perlu mengubah proses pengajaran dan pembelajaran bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0. Perubahan ini merangkumi aspek-aspek ruang pembelajaran, kaedah pengajaran, fasiliti, kurikulum dan penggunaan teknologi terkini. Selain itu, pendedahan terhadap revolusi industri 4.0 kepada tenaga pengajar di IPT perlu ditekankan selaras dengan transformasi pendidikan tinggi iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kaedah pengajaran yang seiring dengan revolusi industri ini harus dipraktikkan dengan lebih meluas. Para pendidik harus memainkan peranan amat penting dalam revolusi ini. Oleh itu, pendekatan pembelajaran dan pengajaran perlu diubah seiring dengan pembangunan automasi sebagai strategi menghadapi persaingan untuk terus kekal relevan kerana pekerjaan juga akan turut berubah. Sekian saja dari saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syarul Edrin untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarul Edin Rosli. Di sini saya ingin menerangkan cabaran-cabaran menghadapi revolusi 4.0. Antara cabaran yang saya dapati adalah kekurangan tenaga mahir. Okey, seperti mana yang kita tahu sekarang, usaha bagi melahirkan golongan tenaga yang mahir dalam bidang teknologi dan digital seiring dengan revolusi 4.0 yang seperti ada sekarang adalah sangat mencabar kerana memerlukan masa yang panjang dan pelibatan kos yang terlampau tinggi. Menurut ekonomi World Forum, iaitu satu tinjauan telah dilakukan dan didapati sebanyak 37% golongan pekerja di Eropah tidak memiliki kemahiran asas digital, dan hal ini mendatangkan masalah yang besar kepada mereka dalam berhadapan dan menyesuaikan diri dengan revolusi teknologi baru. Realiti yang berlaku sekarang, negara-negara yang sedang membangun masih lagi mengkaji keberkesanan industri 4.0 terhadap ekonomi negara mereka. Walhan negara-negara maju seperti Jerman, Jepun dan Switzerland sudah pun mempraktikkan revolusi ini dalam sektor industri dan perniagaan mereka. Selain itu, China dan India berhadapan dengan cabaran yang besar untuk melahirkan pekerjaan yang berkemahiran tinggi dan inovatif dalam menangani peralihan teknologi baru ini. Jika kita dapat lihat, sebelum ini ekonomi China dan India banyak tertumpu kepada penggunaan kos buruh yang rendah. Namun dengan kemunculan industri 4.0, mereka terpaksa beralih kepada penggunaan pekerja berkemahiran yang tinggi yang akan mempengaruhi kos buruh yang sedia ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Pejabat Kerja Suhaib akan berkongsi tentang cabaran
mengenai revolusi 4.0. Antara revolusi industri 4.0 yang rancak berlaku di seluruh dunia memerlukan semua pihak bertindak pantas seiring dengan pembangunan pesat dalam produk teknologi dan sistem otomasi lebih pintar. Rumah pintar, kereta pintar, telefon pintar dan banyak lagi elemen pintar diterjemahkan di dalam teknologi pintar melalui industri 4.0. Namun antara cabaran yang bakal dihadapi bagi revolusi 4.0 adalah peranan manusia. Robot akan menggantikan peranan manusia. Jadi tenaga kerja berkemahiran rendah seperti operator pengeluaran antara yang mungkin terjejas kerana secara perlahan tenaga mereka tidak lagi diperlukan dan digantikan dengan penggunaan robot atau sistem berkomputer berdigital lain. Bagaimanapun, tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk membangunkan sistem perisian, kecergasan buatan, pereka bentuk, pengendali program amat diperlukan di dalam revolusi industri 4.0. Mungkin kita tidak lagi memerlukan tenaga buruh yang ramai, namun tenaga kerja berkemahiran tinggi akan mempunyai permintaan pada pasaran kerja sekarang dan akan datang. Perubahan teknologi yang pantas ini juga menyukarkan kita untuk menjangka apa yang bakal berlaku pada masa hadapan. Oleh itu kita perlu sentiasa peka dan bersedia untuk berubah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanim bin Zainal, nombor kad matrik 1820445BECF04. Ini menceritakan tentang ancaman atau cabaran terhadap revolusi perindustrian 4.0. Saya memilih antara sebab cabaran dia adalah saya memilih iaitu ancaman terhadap keselamatan cyber. Kewujudan revolusi ini akan membawa kepada ancaman jenayah cyber yang lebih tinggi berbanding dengan revolusi sebelum ini. Bermakna kat sini lebih maju, lebih banyak revolusi perindustrian berlaku, lebih maju, lebih tinggi teknologi yang akan datang lah. Contoh macam ni, pengenalan internet iaitu Internet of Things, IoT, yang mengintegrasikan antara sistem fizikal dan cyber akan menimbulkan lebih banyak kelemahan dalam sistem rangkaian, termasuklah ancaman penggolaman dan jenayah cyber. Ancaman cyber ini secara tidak langsung akan membawa kepada risiko keselamatan pemilik data seseorang atau sebuah syarikat, termasuklah hilangnya kawalan data dan pendedahan data dan maklumat peribadi serta perkongsian dan penjejak maklumat. Menurut Business Incident Intelligence, satu kajian yang telah dibuat oleh Eclipse IoT Developer menunjukkan isu keselamatan meningkat daripada 30% pada tahun 2018 kepada 38% pada tahun 2019 dan menjadi salah satu cabaran utama dalam menghadapi dengan revolusi perindustrian 4.0 ini. Lagi berdasarkan kajian statistik yang dibuat oleh Kaspersky Sky Lab, jumlah sampel malware yang boleh menyerang peranti pintar akan meningkat kepada anggaran 7,000 pada tahun 2017 dan berkemungkinan akan lebih pada tahun-tahun berikutnya. Dianggarkan sehingga sekarang ini lebih kurang 6 bilion peranti pintar akan digunakan di seluruh dunia, termasuklah jam digital, televisyen, telefon pintar, komputer, laptop dan penyamar udara dan banyak lagi. Revolusi IoT iaitu Internet of Things yang semakin berkembang telah mengancam keselamatan rangkaian cyber. Ini beberapa sebuah negara yang maju seperti Amerika, Jerman dan Kanada. Serangan khusus ke atas sistem perindustrian di negara-negara ini berkemungkinan akan berterusan berikut peningkatan automasi dan sambungan internet yang lebih tinggi. Pada tahun 2017, dunia dikejutkan dengan serangan cyber daripada The WannaCry ransomware yang telah memusnahkan lebih daripada 200,000 komputer di 150 buah negara, termasuk Amerika Syarikat, United Kingdom, Rusia, China dan Jepun. Serangan ini telah menyebabkan kebanyakan pejabat kerajaan, hospital, syarikat swasta dan industri
kehilangan di negara tersebut kehilangan data penting dan akibat kerosakan komputer. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin Rohaikal. Tentang cabaran industri 4.0, saya akan menerangkan tentang kesukaran penyelarasan organisasi menurut kajian yang telah dibuat oleh Accenture. Dikatakan bahawa dalam masa kurang 5 tahun ini, semua jenis perniagaan terutama berkaitan dengan sektor automasi, pembuatan dan digital harus memiliki strategi digital yang matang untuk beroperasi dengan baik seperti yang dilakukan oleh syarikat Tesla pada hari ini. Menjelang tahun 2020, kebanyakan perniagaan akan beroperasi dalam ekosistem kontrak secara pintar yang diurus dan dilaksanakan secara sendiri tanpa bantuan manusia. Perkembangan pesat teknologi industri terbaru secara tidak langsung akan mempengaruhi beberapa tahap pengurusan di sebuah organisasi atau syarikat, termasuk pengurusan sumber manusia, sistem produksi, syarikat dan rantai pembekalan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.